Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusan Global Ihsan, semua penasihat dan para warga kerja, presiden dan warga kerjanya, serta muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 19 Ogos 2022 bersamaan dengan 11 Muharram 21 Muharram 1444, kita dapat sambung kembali pengajian kita dalam tafsir Aisarut Tafasir. Tafsir Aisarut Tafasir. Mana Aisar itu makna tafsir yang mudah. Insya-Allah Allah Taala permudahkan urusan kita. Allah Taala mudahkan pengajian kita. Siapa saja yang semangat belajar, insya-Allah dipermudahkan segala urusannya. Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dalam ilmu Al-Quranul Karim, kerana tanpa Al-Quran kita tak akan ke mana. Tanpa memahami Al-Quran manusia akan jadi lara. Maka inilah kepentingannya kita mengambil ilmu tadabbur Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di Global kerana masih lagi memberi ruang kepada sahabat-sahabat untuk bertalaqi tafsirul Quran Aisarut Tafasir. Kitab kitanya seperti yang tertera di belakang saya tu, nampak kitab comel kan? Ya, sudah ada yang beli kitab, ada yang tak beli lagi, ada yang saya tak tahu kitab ni besar, ada PDF ke tidak dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab memang ada PDF. Boleh je. Sahabat-sahabat ustaz-ustaz kita yang boleh bahasa Arab tu suka nak beli kitab ni, kita ambil yang PDF insya-Allah. Jadi sambungan pengajian kita pada kali ini di ayat 18 sehingga ayat 20. Ayat 18 sehingga ayat 20. Para jemaah boleh bersedia untuk buka Al-Quran. Tak kiralah kalau buka tafsir yang kita baca pagi pun tak apa. Dia panggil tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun boleh. Ataupun kita ambil tafsir yang kita belajar ini pun boleh. Yang pentingnya bagi anak, kita ada kitab. Kita ada kitab, kita ada pen untuk mencatat, supaya kita rasa belajar itu bertalaqi. Belajar itu iaitulah kita hidupkan majlis ilmu dengan belajar, berkitab, mengaji, menghayati apa yang kita pelajari insya-Allah. Jadi nak hidupkan budaya belajar ni bukan senang. Hidupkan budaya belajar itu bukan senang. Sebab sekarang ni orang suka mendengar, tak suka belajar. Tak suka bertalaqi. Ya, dia dengar suka. Ya, kalau buat dengar semangat lalu. Tapi kalau kita tanya apa yang didengari, tak lupa balik. Baik, pada jemaah sekalian, sebagai melangkah mengambil keberkatan, kita baca dulu ayat yang kita nak tadabbur, yang kita nak tafsir ini insya-Allah. Ayat 18 hingga 20 suratu Ali Imran. Surah Ali Imran. Tengok suratu Ali Imran. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam.
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ayat 18 sehingga ayat 20 surah Ali Imran. Para jemaah sekalian, dalam ayat yang kita baca ini Allah Ta'ala nyatakan persaksian. Allah sendiri menyaksikan. Kemudian diikuti oleh para malaikat yang mulia. Kemudian diikuti oleh ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Siapa? InsyaAllah dalam perbahasan kita akan tengok sekejap lagi man huwa ulul ilmi. Siapakah yang dikatakan orang yang berilmu itu? Man? Siapa? Baik, kita pergi kepada kitab. Oleh kerana kita ada kitab Aisarut Tafasir, tuan-tuan pun dah beli kitab, maka kita baca kitab. Menarik, saya suka kitab ini. Dia ringkas, mudah, tapi insya-Allah lah untuk kita nak faham ayat yang kita baca ni, insya-Allah boleh. Ayat yang ke-18, ayat 18 ini, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahawasanya, Allah menjelaskan syahidallah. Apa makna syahidallah? Maknanya Tuhan sendiri bersaksi. Tuhan sendiri saksi bahawasanya tidak ada Tuhan ilah yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia. Illahu, Dia saja, Allah saja. Wal malaikatu, dan yang kedua para malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan para malaikat. Allah Ta'ala sebut dia nombor 2. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu juga menyatakan demikian, iaitulah bil qisti, dengan keadilan. Allah Ta'ala sebut dengan adil. Baik para pelajar sekalian, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah. Apa tafsiran para ulama dalam tafsir yang kita baca ini? Menarik. Para pelajar sekalian, kita tengok apa huraian mereka. Dan bagaimana kita nak istinbat, nak tadabbur ayat ini supaya kita boleh faham, boleh menghayatinya dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Kita pergi kepada, dia panggil mufradat. Mufradat ni syarhul kalimat. Dalam ayat yang kita baca ni ada beberapa kalimah yang kalau orang belajar di mana dia jadi tag mukarrar ni. Mukarrar di Ma'had Sanawi, sekolah menengah. Wajib hafal tu satu-satu kalimah ni. Setiap minggu kita hafal berapa kalimah yang ada di. Yang pertama kalimah syahida. Syahida. Syahida makna memberitahukan tentang sesuatu atas dasar pengetahuan. Maknanya menyaksikan dengan ilmu pengetahuan. Bukan saksi palsu, mengaku je tak tahu apa. Sebab ia menyaksikan, mengetahui langsung perkara yang dipersaksikan itu. Dalam ayat ini, konteks ayat ini Allah Ta'ala saksi.
Dia yang menciptakan, Allah yang paling mengetahui. Kalau diketahui oleh para malaikat secara ilmu daruri. Kemudian ulul ilmi bermula daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam, para rasul, dan diikuti oleh para pengikut para rasul, atba'ur rasul, dari kalangan para ulama, manusia yang biasa tapi punya ilmu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, baik di bumi maupun di langit, kecuali Allah yang maha mulia dan maha luhur, maha mengetahui. Ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu yang benar dan sesuai dengan realiti sebenarnya. Ada orang memiliki ilmu tapi dia tak pandai ilmu, ilmu tak berpijak di bumi nyata, kita kata susah. Mereka adalah para nabi dan para ulama. Maknanya barisan hadapan nabi, rasul, kemudian diikuti oleh para ulama ar-rabbaniyin, ulama yang mengikut ajaran, menyambung lidah nabi mereka alaihimussalatu wassalam. Al-qisti, dengan mana keadilan dalam menentukan hukum, ucapan dan perbuatan. Mana bil qisti, dengan adil. Kita bukan jadi saksi yang tak adil. Sekarang ni suka nak cari saksi tak adil. Saksi akan bersaksi apabila ada kepentingan. Kita kata tidak. Al-Azizul Hakim, Al-Azizul Hakim, yang maha menang. Bahasa Indonesia. Yang memiliki keagungan yang tak terkalahkan. Al-Aziz dengan mana yang kuat, yang tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam segala penciptaan dan semua perbuatan. Itu makna Al-Hakim, Allah Ta'ala yang bijaksana. Apa makna Hakim? Dia letak di tempat yang sesuai. Allah Ta'ala letak satu benda itu di tempat yang sesuai. Makna Hakim, bijak. Ad-Din, apa makna Ad-Din? Ad-Din, segala perkara yang menjadi tanda ketaatan dan ketundukan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla, berupa peraturan syariat dan perbuatan ibadat. Itu dipanggil Ad-Din. Kita kata agama Islam. Maknanya kita kena tunduk pada peraturan Islam, perintah Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Islam, Islam dengan makna patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan, bersih dan bebas daripada perbuatan syirik. Yang demikian di sini adalah agama Islam. Tengok nota di bawah dia ada huraian sikit. Apa dia kata makna al-Islam? Makna al-Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hakikat Islam menurut syariat adalah meyakini kebenaran dan mengucapkannya serta mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Kita kata kita orang Islam, kita mesti akur dengan undang-undang Islam. Takkan orang Islam bagi akur dengan orang-orang putih. Lain. Baik pada segi ibadat, akhlak dan hukum. Sehingga seluruh kehidupan seorang Muslim sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala padanya. Itu yang dikatakan Islam. Islam ni mana kita kena taat, akur. Panjang lagi kalau dalam kitab Mustikah Hadis contohnya, di hurai makna Islam itu ada banyak makna. Para pelajar boleh tambahlah Islam dengan makna agama. Islam dengan makna undang-undang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan makna ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan makna al-istislamu lillah, dengan makna tunduk, akur, taat dengan kata kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna Islam. Sebab itu bila kita kata kita ni seorang Islam, maka kita kena akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah suruh kita solat. Wanita Allah perintah tutup aurat. Jangan pula kita ya ni haram, ya ni halal, dijalin gariskan oleh Allah Taala, kita kata alhamdulillah. Semua perkara itu semuanya di sisi Allah, mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi Islam. Baik, kalau kata kalimah baghyan dengan mana kezaliman dan kedengkian. Hajuka, yakni mereka berdebat dan menuntut bukti dari kamu kerana alasan-alasan yang batil dan lemah. Jadi puak kafir mari berhujah dengan Nabi. Aslamtu wajhiya lillah, aku ikhlaskan, murnikan seluruh perbuatanku
baik perbuatan hati ataupun perbuatan anggota, untuk Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Dia kata wajah tu wajhi, muka saja, tapi oleh kerana muka tu yang paling mulia, maka kita kata kita tundukkan muka kita ni kepada Allah. Bukan muka saja yang tunduk, anggota semua kena tunduk. Macam kita pergi berjabat lah, dia tulis kaki tangan saja boleh masuk. Macam mana agak-agak? Holo tangan, holo kaki. Tuan tak boleh masuk. Tak. Menunjukkan bahawa yang masuk di sini para pekerja kepada syarikat ini, tempat ini. Wa manittaba'an, begitu juga orang-orang yang mengikutku, mereka mengikhlaskan untuk Allah segala amal perbuatan mereka tanpa ada sekutu baginya. Utul kitab, orang yang diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Al-ummiyin. Apa dia ummi? Kita selalu dengar Nabi yang ummi. Masyarakat Mekah ummiyun. Masyarakat ummi. Ada dalam kitab ni. Masyarakat yang ummi. Malam ni kita nak huraikan makna ummi itu ambil dari mana. Mudah-mudahan para jemaah rasa nampak dia punya, kalau kata ini ummiyun, orang Arab disebut kepada ummi. Kenapa? Tengok dalam kitab ni. Orang Arab yang musyrik, mereka dinamakan ummiyin kerana sedikit sekali antara mereka yang boleh membaca dan menulis. Dalam kitab Gharibul Quran, menarik ni tuan-tuan, tanda sikit. Dalam kitab Gharibul Quran, dia kata al-ummiyin iaitulah orang Arab. Jamak daripada perkataan ummi. Ummiyu, ibu. Ummi itu makna ibu. Ummiyu makna ibu. Alladzi la yaktub wa la yaqra. Dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Nisbatun ilal nisbah kepada ibu. Ummi ni panggil anak mak. Baru tahu anak mak, anak ibu. Lis. Li'anna al-kitab kana fir rijal dunan nisa. Orang Arab dulu yang menulis, yang pergi sekolah, yang pergi belajar laki-laki, orang perempuan tak sekolah. Fanusiba man la yaktub wa la yakhutu minar rijal ila ummihi. Maka orang-orang yang tak belajar, yang tak menulis, yang tak baca ni dinisbahkan kepada anak mak. Lis fi jahlihi, kerana dia tak pandai menulis sebagaimana mak dia tak menulis. Satu pandangan. Jadi dia kata ummiyun iaitu anak mak. Sebab orang jahiliah dulu, orang Arab dulu, mak bini tak belajar. Yang belajarnya ayah. Jadi oleh kerana mu tak mengaji, tak pandai menulis, tak pandai baca, supaya makmu. Sedap juga dalam perbahasan bahasa Gharibul Quran ni. Au mansubun ilal ummatil ummiyah, ataupun nisbahkan kepada umat yang tak membaca, tak menulis. Masyarakat ni tak membaca menulis, maka dia panggil ummiyun. Allati hiya ala asli wiladati ummahatihim, mengikut seperti anak yang dilahirkan oleh maknya, tak pandai baca, tak pandai menulis. Jadi al-ummiyah dengan mana ghaflah wal jahalah wa qillatil ma'rifah. Kalau kata puak ummi, yang ni puak yang jahil, yang tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak ada maklumat, tak ada knowledge, tak ada pengetahuan. Baiklah, itu kalimah ummiyun. Aslamtum. Huruf hamzah yang pertama istifham. Aslam. Dua huruf tu. Huruf yang pertama hamzah yang pertama istifham, kata tanya. Adakah? Tetapi yang dimaksud di sini adalah perintah. Adakah kamu masuk Islam? Yakni masuklah kalian ke dalam agama Islam. Hal itu lebih baik bagi kamu kerana kebenaran telah nampak jelas, cahayanya bersinar terang di tengah-tengah kamu lantaran ada kitab Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat? Quran ada di tangan, Rasul ada di depan, tapi mereka masih lagi ummiyu. Mereka tak tahu apa. Aslamtum fa in aslamu, jika mereka memenuhi ajakanmu, jemputan kamu, dakwah kamu dan masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk menuju jalan keselamatan. Wa in tawallau,
Jika mereka berpaling dari kebenaran sesudah mereka mengetahuinya dan mereka meninggalkannya sesudah mereka melihatnya, maka sikap mereka itu tidak akan membahayakan kamu, sebab kewajipanmu hanyalah menyampaikan kebenaran dan hal itu telah engkau sampaikan. Itu dia panggil mufrad kalimat, syarhu al-kalimat. Sekarang kita masuk kepada huraian ayat. Kita lagi pada huraian ayat. Ayat ni Allah Ta'ala kata apa kepada kita? Syahidallah, tadi saya baca ayat yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala yang jadi saksi. Allah Ta'ala yang bersaksi. Tengok huraian ayat secara umum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Agung memberitahu kepada kita bahawa dia bersaksi. Yukhbirul Jabbar Azza wa Jalla annahu syahida. Allah sendiri memberitahu kepada kita, dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Ayat 1. Tengok nota di bawah. Nota 48. Diriwayatkan bahawa sesiapa yang membaca ayat ini dan seterusnya. Dengar ni. Siapa dia baca ayat ini dan seterusnya, tuan-tuan tandalah. Tuan penulis kitab ni dia tak tanda. Sepatutnya ditanda. Saya semak tadi dalam beberapa buah kitab, di antaranya Ibnu Jauzi fil Ilal, dia kata baca riwayat ini tidak sahih. Kalau nak kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih. Tuan-tuan tandalah tepi kitab. Riwayat yang 48 itu la yasih, kata Ibnu Jauzi, dan kata Syekh Nasiruddin Albani, dia kata mungkar. Jadi kita tak payah bacalah. Kan? Kita ambil yang jelas, yang sahih. Alhamdulillah. Apa makna bersaksi? Tengok apa makna bersaksi. Cuba para jemaah tengok semula kepada nota kaki nombor 45. Balik semula ke nota 45, ada riwayat di sini. Al-Imamul Kalbi meriwayatkan sebagaimana yang dinukil oleh Imamul Qurtubi bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, mana Nabi telah menzahirkan diri dia sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, datanglah dua orang pendeta Yahudi dari negara Syam. Yahudi dia dengar Nabi akhir zaman dah muncul, dia mari nak siasat. Setelah mereka melihat kota Madinah, salah seorang berkata kepada kawannya, sungguh mirip sekali kota ini dengan tanda-tanda kota Nabi yang muncul akhir zaman. Kalau kita tengok tanah Madinah ni, di antara tanda Madinahnya, dia ada dalam kitab. Dalam kitab Taurah dia, Nabi akhir zaman ini akan lahir, akan muncul di bumi yang pokok tanah dia hitam. Dia panggil tanah dia hitam dan banyak pokok kurma. Tanah hitam. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, jangan duk intai pokok kurma je, pergi tengok tanah dia tu. Tengok tanah dia tu, nampak. Dia panggil batu kerikil macam tu. Jadi dia tengok, dia kata tanah ni macam dalam kitab Taurat mengatakan Nabi akhir zaman akan muncul di sini. Maka setelah mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengenalnya sama dengan sifat dan tanda yang sudah diketahui. Mereka pun bertanya, apakah engkau Muhammad? Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kata sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, ya. Keduanya pun bertanya lagi, apakah engkau juga Ahmad? Kan dalam Quran kata, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Mana dalam kitab Taurah, Injil mengatakan nama Nabi itu Ahmad. Muhammad? Ya. Muhammad? Ya. Nabi menjawab, ya. Keduanya bertanya lagi. Kami menanyakan kepadamu tentang sebuah persaksian. Jika engkau memberitahukannya kepada kami, maka kami akan beriman dan mempercayai kamu. Nabi SAW pun menjawab, silakan kalian bertanya kepadaku. Saya tanya. Nak tanya apa?
Mereka bertanya, beritahukanlah kepada kami tentang sebuah kesaksian terbesar yang terdapat dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dia kata, apakah a'zamu syahadah fi kitabillah? Kitab yang paling besar persaksian dalam kitab Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu cerita dia dalam kitab, dalam Al-Qurtubi. Wallahu alam. Jadi pada Jumaat sekalian, bila kita kata persaksian, saksi itu besar. Bukan boleh buat main-main. Saksi ni orang tak buat main-main. Kan? Orang tak cakap suka-suka, tak boleh. Itu yang pertama, Allah sendiri menyatakan persaksian, Allah yang saksi, menjadi saksi. Bahawa tidak ada Tuhan, ilah, yang berhak disembah, dipuja dan dipuji, kecuali dia. Tak ada. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya para malaikat, ini darjat yang kedua. Kata ulama tafsir, Allah nak nyatakan darjat malaikat. Malaikat tu hebat. Sebab pengetahuan dia direct dengan Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan dia terus dengan Allah. Tapi hari ni, zaman kita hari ni, mungkin ada orang mendakwa standard sama dengan malaikat. Bila dia nak tahu apa-apa, dia terus direct dengan Allah Ta'ala saja. Ini bahaya ni. Kumpulan batiniah yang duk dakwa benda-benda ni sangat berbahaya. Jadi seolah-olah dia ilmu dia standard dengan ilmu malaikat, boleh terus pada Allah Azza wa Jalla. Para rasul pun guna wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Tapi ada geng kita ni dakwa dia boleh direct terus dengan Allah. Kita kata ini perbuatan yang tuan-tuan dan puan-puan jangan masuk dengan perangkap batiniah yang licik masuk dalam masyarakat Islam sekarang. Yang kedua, yang ketiga, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi serupa. Orang berilmu, kita dah tengok dalam mufradat tadi, dalam syarah kalimat, man bermula dengan para rasul, para anbiya, diikuti oleh para atba'ul anbiya, para ulama yang rabbaniyin, yang ilmu dia mantap, mereka ini telah menjadi saksi. Dan sesungguhnya, menjadi saksi yang berdasar pada ilmu, dengan kesaksian yang berdasar pada ilmu, dan kebenaran, dan tegak di atas kehadiran jiwa dan perbuatan. Jadi dia panggil ilmu dia ni, bukan setakat ilmu orang panggil main-main gitu saja. Ilmu yang besar, kerana Allah sendiri yang mempersaksikan tentang zat dia, kemudian disaksi oleh para malaikat yang bertemu dengan Allah, disaksi oleh para rasul yang menerima wahyu daripada Allah, dan juga para ulama lain yang menerima ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Orang nak jadi ahli ilmu, nak dakwah ilmu bukan senang. Kita kena tengok disiplin ilmu yang begitu ketat. Bukan main mudah-mudah rempuh saja. Nak tahu apa ni, nak kenal Allah pakai masuk bertapa 2-30 hari, sebulan 2 bulan, tak tahu solat jemaah, tak tahu solat Jumaat, langgar semua syariat, tiba-tiba mengaku kenal Allah, kita kata hayhat, tak mungkin. Ulama dulu mengembara mencari hadis, nak tasih hadis, kita main selok langsir. Hayat. Kita kata ini tak mungkin. Jangan mudah-mudah cerita benda yang pelik. Tapi yang pelik itulah yang mendapat tempat dalam masyarakat. Kerana pendengar lagi pelik. Pendengar pun pelik juga. Dia suka benda pelik. Kita nak didik masyarakat, berusaha untuk memberi ilmu pada masyarakat, maqala Allah, maqala Rasul. Biar jelas. Bukan main rempuh cerita. Ini cerita bercakap beragama, tapi bercakap macam cerita dongeng, kenapa? Ini masalah kita sekarang. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengatur seluruh kerajaannya, baik bumi maupun di langit, dengan penuh ketelitian. Dengan penuh ketelitian dan keadilan. Tidak ada Tuhan yang mengatur semesta alam, dan dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Allah Maha Perkasa di wilayah kekuasaan dan penciptaannya, yang bijaksana dengan memerintah dan mengaturnya. Oleh kerana itu Allah tidak meletak suatu pada tempat yang tidak layak. Dia sebut di akhir ayat tadi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Mana dia berkuasa mutlak, kuasa penuh,
dan dia letak satu perkara mengikut pada tempat yang sesuai dengan dia. Itu nama dia Al-Hakim, nama orang bijak. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala tidak meletak suatu pada tempat yang layak untuknya. Dengan kesaksian ini, Allah membantah dan menolak semua kebatilan yang dibuat oleh kaum Nasrani Najran, tipu daya kaum Yahudi dan kaum musyrik bangsa Arab. Jadi selalu kita dengar dalam dunia ni 3 bangsa ini yang disebut puak-puak Yahudi, Nasara dan puak-puak Jahiliyah yang bertapak di Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut dengan nama Ummiyun, geng-geng yang tak membaca dan tak menulis. Baiklah. Itu makna ayat yang pertama yang kita belajar. Makna ayat yang pertama yang telah kita baca. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Pada jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang kedua. Tengok ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Maksudnya, sesungguhnya agama yang diridai, yang dibenarkan, yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla hanyalah agama Islam. Habis kenapa dia orang nama Yahudi? Kenapa dia nama-nama? Kita kata semua para anbiya nama dia Islam belaka. Agama dia satu je. Cuma syariat dia berbeza. Itu syariat berbeza tapi agamanya satu. Tiada perselisihan, tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kerana kedengkian yang ada di antara mereka. Na'udzubillah. Ini punca besar berusak kita ni. Mari daripada sifat hasad. Dengki. Sesiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sungguhnya Allah Ta'ala sangat cepat hisabnya. Itu terjemahan ayat. Kita pergi kepada makna ayat secara umum. Tengok muka surat 56. Selanjutnya, Allah SWT memberitahu bahawa agama yang benar, yang Allah Ta'ala tidak akan menerima agama selain daripadanya adalah agama Islam. Kita kena hati-hati. Zaman kita ini dipanggil zaman pluralisme. Zaman orang nak tunjuk lunak dengan orang kafir. Zaman orang nak tunjuk kono-kono Islam ni rahmatan lil alamin, cara pemikiran dia. Dia kata Islam ni menerima semua agama. Semua kita ajak kebaikan. Semua kita nak. La, ya akhi. Bila bercakap tentang agama, kita mesti tegas. Inna ad-dina indallah Islam, bahawa agama kamu tidak betul. Cuma kita bertoleransi di atas dasar dalam satu sebuah masyarakat. Dalam masyarakat majmuk berbilang bangsa, berbilang kepahaman, kita terpaksa kena toleransi dalam masalah ini. Itu pun lakum dinukum waliyadin. Tak boleh kita lunak-lunakkan diri, tak apa, agama awak pun ajak kebaikan juga. Kita sama-sama ketua agama, sama-sama tok syekh, sama-sama ustaz, kita kata la. Para ulama katakan, siapa dia kata semua agama sama, fala dinalahu, orang tu tak ada agama. Orang Islam mesti tegas, inna dina indallah Islam. Islam yang diterima oleh Allah, agama Islam. Yang lain-lain jangan cuba masuk campur. Agama yang berdiri atas prinsip toleransi, kepatuhan, prinsip totalitas, maknanya sepenuhnya kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kemurnian yang sempurna dari segi bentuk, kemurnian yang bentuk daripada segala kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita murnikan kepahaman kita, pegangan kita, akidah kita daripada sebarang bentuk syirik. Jangan ada orang kacau. Syirik jangan masuk. Agama yang terdiri dari prinsip kepatuhan dan ketaatan kepada Allah
dan memurnikan kepahaman daripada segala bentuk syirik sekutu pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah menjelaskan inna dina indallahil Islam, agama yang Allah terima, yang Allah Ta'ala iktiraf, yang Allah Ta'ala reda, iaitu Islam saja. Yakni dalam hukum dan putusannya adalah Islam. Tengok hadis di bawah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, bahawa Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummah, Yahudiyun, au Nasraniyun, wa mata walam yu'min bima ursiltu bihi, illa kana min ahli nar, illa kana min ahli nar. Maksud dianya, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya. Nabi kita bagi tahu, demi jiwa dia yang berada di bawah kekuasaan dengan genggaman Allah Azza wa Jalla, jangan siapa yang cuba nak tak dengar kata, setiap orang dari umat ini yang mendengar berita tentangku, maknanya sampai ke maklumat pada dia kemunculan kehadiran Nabi akhir zaman, sama ada dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia mati sedangkan ia belum beriman kepada agama yang aku diutuskan untuk membawanya, maka dia ahli neraka. Kalau setakat dia tahu je, dia tahu ada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang duduk dalam keadaan yang cukup berbahaya. Apa dia bahaya? Dia tahu dia tak beriman, maka orang tu orang yang akan masuk neraka, wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Jadi kita jangan cuba berani dalam masalah ini. Sedangkan selain agama Islam tidak diterima dan tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu tentang keadaan kaum Nasrani dari Najran yang berdebat secara tidak benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak-puak Najran, kita ni masih daripada awal cerita dulu. Cerita Ali Imran ni duduk kait dengan Nasara, dengan Nasrani Najran mari. Jadi memberitahu tentang keadaan Nasrani dari Najran yang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah penuhanan Isa alaihissalam. Dia duduk main Isa tu Tuhan lagi, Isa tu mati dan sebagainya. Allah berfirman, Tuhan kata apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ini bahaya sekali. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka memperolehi ilmu. Dia ada dah maklumat. Allah Ta'ala gambarkan ilmu mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak cucu mereka. Dia kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak cucu. Maknanya dia kenal sifat dia, warna dia, tinggi rendah, semua ada maklumat. Ada ilmu. Kerana Allah nyatakan sebab kenapa mereka menolak Nabi. Kerana kedengkian antara mereka. Maksudnya bahawa penolakan ahli kitab terhadap Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah kerana ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Bukan tak tahu. Dia sudah tahu tapi dia tak mau ikut. Dia tak tahu, bukan tak tahu tapi dia tak mau ikut. Tengok nota di bawah menarik. Saya rasa nak cerita hal ni. Tetapi hal itu mereka lakukan sementara
mereka punya pengetahuan secara benar. Tengok nota 50 di bawah. Hal ini didokong oleh hadis dan diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah bahawa ada seorang remaja Yahudi yang bekerja membantu menyiapkan air wudu. Nabi kita ni ada pembantu dia Yahudi. Ramai ya sahabat nak tolong. Tapi ini hikmah. Nabi nak tunjuk toleransi. Nak tunjuk dia ni bukan satu eksklusi sampai orang lain tak boleh dekat. Ini kesimpulannya. Mari dekat. Mari sini, aku ajar. Ya. Dan membawa sendal. Sendal mana bawa selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian remaja tersebut sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Nabi pergi ziarah. Ini dalil kata boleh kita ziarah orang kafir sakit. Tapi kena belajar cara Nabi lah. Nabi kita ajar pergi ziarah, Nabi ajar mengucap, ajar syahadah. Ketika Nabi masuk nak ziarah budak ni, ayahnya berdiri di dekat dengan kepalanya. Ayah dia lah, hormatlah Nabi datang. Ataupun dia nak tengok Nabi buat apa kepada anak dia. Maka Nabi SAW berkata kepada anak dia. Nabi kata apa kepada budak ni? Ya ghulam, qul la ilaha illallah. Anak, kalau orang Kelantan kata awal, kata la ilaha illallah. Ini tuan-tuan dan puan-puan kita kena belajar. Kalau kita pergi ziarah kawan kita ke, friend kita sakit, non-Muslim, ajar dia mengucap. Tak apalah dia tak sempat solat pun. Kalau orang Melayu, laki-laki pula, tak apa dia tak sempat bersunat pun. Yang penting dia bersyahadah dengan mulut dia, mudah-mudahan dia tasdik dengan hati dia. Nabi kata, ya fulan, qul la ilaha illallah. Ya ghulam, hei anak, qul la ilaha illallah. Mu kata la ilaha illallah. Remaja itu memandang kepada ayahnya. Dia tengok ayah dia. Nak kata tak berani, tengok ayah dulu. Respon macam mana orang tua ni. Ayah dia diam. Ayah dia tak kata apa. Awak tak tahu ke? Maka Nabi SAW pun mengulangi ucapan. Qul la ilaha illallah. Remaja itu tengok pada ayah dia sekali lagi. Ayah dia pun kata, Ati Abul Qasim. Ikutlah. Ikut apa yang diajar oleh Abul Qasim. Gelaran Nabi Abul Qasim. Ikut. Faqala al-ghulam, budak tu pun kata asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ada riwayat kata budak tu mati. Selepas itu, maka Nabi SAW meninggalkan tempat itu sambil berkata, Alhamdulillah allazi akhrajahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia, mengeluarkan dia daripada api neraka. Sebab dia mengucap. Ada riwayat yang kata, Andazi anqazahu bi. Allah telah menyelamatkan dia dengan sebab aku ajar dia mengucap minan nar. Pada jemaah sekalian, kita cubalah. Cuba amalkan gaya Nabi berdakwah ini kepada orang-orang bukan Islam. Kita ni NGO, jangan pergi hantar makan saja. Hantar je risalah-risalah tentang Islam tu. Sekarang ni ada buku-buku kecil Islamic introduction, maknanya penerangan ringkas tentang Islam tu ada. Kalau boleh kita selit sekali. Makanan, ubat-ubat ke, masuk risalah sekali. Tak boleh Ustaz. Nanti dia campur. Jangan tulis ayat Quran, tulis terjemahan je. Tak ada masalah. Kalau ditanya kenapa pula ni? Kita nak perkenalkan Islam je. Supaya kamu tahu, kami ni orang Islam. Yang duk bagi makan kepada kamu, yang tak bagi bantuan ni orang baik-baik. Islam tak ajar kita kelahi, tak ajar kita balah. Yang ajarnya untuk kita mengenali Allah. Cuba. Takut. Habis. Nanti dia orang tak terima kita punya beras, dia tak terima tak apa. Dia tutup pintu, kita pun pergi cari tempat lain. Banyak lagi. Baiklah. Yang mendorong penolakan mereka, yang kemudiannya berakibat pada munculnya fitnah, peperangan dan tersia-sia agama,
iaitulah sifat hasad, dengki dan zalim mereka. Sebab setiap kelompok dari mereka menginginkan untuk memimpin dan menguasai, sama ada kepimpinan keagamaan ataupun dunia, dia berebut tomok nak jadi ketua belaka. Hal itu mengakibatkan rusaknya perjalanan agama dan juga dunia. Ini merupakan sunnatullah pada manusia yang juga menimpa kaum muslimin sesudah masa generasi utama. Generasi awal, dan sejarah pun membuktikan hal itu. Bila generasi pertama, tengok nota di bawah. Sampai hari ini pun kaum muslimin masih berpecah belah, bala sama kita. Bahkan perpecahan mereka pada saat ini lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Kini negara-negara umat Islam bermacam-macam dan peraturan perundangan yang mereka ikut juga bermacam-macam. Ada ikut British, ada ikut Perancis, ada ikut Rusia, ada ikut macam-macam ikut. Yang mereka memimpin umat Islam tapi mereka tak mahu pada undang-undang Islam. Hari ini pula balah sama kita. Ahli agama sama-sama ahli agama. Bahkan ahli-ahli tarekat. Tarekat ni orang yang nak membersihkan hati. Tarekat ni orang nak bersih hati. Tapi sama dia berebut juga. Dia kata inilah khalifah yang rasmi mengganti tuan guru yang telah mati. Dia tu kata, dak, aku murid senior. Aku murid kanan dia, aku berhak. Berkelahi. Ini masalah kita. Kita mengaji ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, nak bersih hati. Rupanya berebut nak jadi ketua juga. Saya tak nak sebutlah apa nama kumpulan, tapi adalah maklumat-maklumat yang kita terima. Pecah. Sama-sama kita, sama-sama pendakwah, kerana itulah kita yang mengajak manusia untuk mendekati sunnah Nabi SAW ini, kena banyak bertoleransi sama-sama kita. Jangan berpecah macam orang Yahudi dengan Nasara begitu. Ada benda-benda yang khilaf-khilaf yang kecil-kecil kita bincang. Jangan duk hambul lepas di Facebook, senang-senang je, ajak jumpa tak mahu, sukah, payah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang engkar kepada ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Di sini Allah Ta'ala mengeluarkan ancaman bagi setiap orang yang kafir dan engkar kepada ayat-ayatnya, yang memuat ayat ajaran syariat dengan membangkang dan meninggalkannya, kerana sungguhnya Allah Ta'ala akan melipat dosa-dosa kekafiran mereka dan semua kejahatannya. Mana ganda, lipat tu mana gandakan dosa. Dia kafir sekali, jahat pula 2 kali. Lalu Allah menghitungnya dan membalasnya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, kerana tidak ada sesuatu pun yang membuatnya sibuk atau pencapaian dalam menghitung dan mendata amal perbuatan makhluknya. Apa dia? Allah Ta'ala itu cepat dia punya kira-kiranya. Allah Ta'ala cepat kira-kira dia. Wa yuhasibuhu biha wa yuzi wa inna la sin'isa li annahu la yashghul an syai'in an akhar. Payah sikit baca terjemahan Arab, terjemahan Melayu ni tulis. Allah Ta'ala akan tepat dia punya kira-kira, hisab dia laju, la yushghiluhu syai'an akhar. Maknanya kita ni kalau kita buat kerja lain tak boleh buat kerja ni. Kalau kita dengar orang ni bercakap belah ni, tak dengar orang belah ni. Kalau dengar dua-dua tak faham. Allah Ta'ala la yushghiluhu syai'un an syai'in. La yu'i ihsa'u. Allah Ta'ala tidak pernah, tidak letih, tidak terhalang ilmu dia tu, serentak dia boleh hisab hamba-hamba dia. Tidak kata tunggu seorang-seorang lah, boleh serentak. Macam mana? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kita semua yakin kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Bersedialah kita dengan amal yang baik, jangan menyusahkan diri di akhirat. Baik. Itu ayat. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir yang kita baca ini, para pelajar sekalian, tengok kitab ayat 20. Apa Allah kata kepada kita?
fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Tengok terjemahan dia tu. Kemudian jika mereka mendebat kamu, berhujah dengan kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan dengan demikian pula orang-orang yang mengikuti itu semuanya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan katakanlah kepada orang yang ummi, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Dan katakanlah kepada orang-orang yang ummi. Ada meninggal sini. Tuhan kata, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin. Tuan-tuan tambah. Dan katakanlah kepada orang yang ummi, orang yang mempunyai kitab, orang-orang yang punya kitab, Yahudi, Nasara, dan orang yang ummi. Orang ummi itu maksudnya Arab Mekah. Geng-geng yang tak baca, tak menulis. Itu dia panggil Arab ummi. Apakah kamu mau masuk Islam? Aslam tu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling tak mau Islam, maka kewajipan kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat dan akan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Allah Taala ringankan kita di sini. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, tugas kamu menyampaikan telah sempurna. Yang kita bimbang ni kita tak menyampaikan. Jumpa dengan orang kafir, minum makan teh ya boleh. Tak minum mengopi ya boleh, tapi tak pernah dakwah dia. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat kita yang berpeluang berinteraksi dengan non-Muslim ni, cuba-cubalah. Dakwahlah mereka. Ataupun orang Islam yang lemah iman, di'aful iman, wa di'aful uqul, lemah iman, lemah akal ni, kembalikan mereka ke jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan mereka selamat, kita juga selamat, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada huraian ayat. Allah kata apa? Kemudian Allah Ta'ala berbicara kepada Rasulnya dengan firman-Nya, jika mereka, yakni delegasi Nasrani dari Najran itu membantah engkau, maka persingkatkanlah bantahanmu kepada mereka dengan mengemukakan sikapmu yang dapat membuat mereka putus asa. Mana kita lawan terus. Apa dia sikap putus asa? Sambil mengajak mereka kepada agama Islam yang sebenarnya, yang telah mereka ketahui, tetapi mereka ingkari kerana bertujuan menjaga kedudukan dan kepentingan golongan mereka. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Waktu mula-mula sampai ke Madinah, ketua Yahudi nama dia Huyai bin Akhtab. Tulis bapa Yahudi ni. Nama dia Huyai bin Akhtab. Dia pergi tengok Nabi. Bila dia balik, adik dia tanya, macam mana sikap kita? Betulkah dia tu Muhammad? Dia kata betul. Bagaimana sikap kita? Lawan tak lawan. Allah Taala kata dalam ayat lain, Tuhan kata hasadan min indi anfusihim, kerana hasad dalam diri mereka, mereka lawan. Sebenarnya dia tahu pun Nabi kita benar. Dia tahu, bukan tak tahu. Kalau tak tahu lain cerita, ni tahu, buat tak tahu. Allahu Akbar. Dan katakanlah kepada mereka, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti, tak ada sesuatu apapun yang ada pada kami selain untuk Allah, bahkan hati kami, perbuatan kami, dan kehidupan kami seluruhnya untuk Allah semata. Kita kena isytihar, declare. Kita kena isytihar bahawa kita ini Islam. Serah diri kepada Allah bulat-bulat. Jangan kita orang Islam, orang panggil lemah semangat. Kalau kelek dengan kafir, tak. Kita mesti tunjuk izzah, kemuliaan kita kepada mereka.
Kerananya kalian semua, wahai ahli kitab, dan orang-orang ummi yang buta menulis tak menulis baca Arab, hendaklah berserah diri kepada Allah dengan masuk agama Islam. Tengok nota di bawah. Muhammad bin Ishaq, yang ada masalah ni, ini semua cerita sirah lah, meriwayatkan bahawa ketika delegasi dari Najran memasuki masjid Rasulullah, Nabi kita masuk orang kafir dalam masjid sallallahu alaihi wasallam, maka berbicara dua orang dari mereka, yakni As-Sayyid dan Al-Aqib. Dua orang cakap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, masuklah kamu pada Islam. Mari masuk Islam. Nabi ajak dia. Keduanya berkata, kami telah masuk Islam sebelum kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian bohong. Yang menyebabkan kalian terhalang dari Islam kerana kamu menganggap Allah punya anak dan kalian menyembah salib. Nabi kita marah, mu ni semua salib. Tak percaya, tak mau masuk Islam. Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling dan menolak, maka sikap mereka itu tidak membahayakan engkau, kerana engkau hanya ditugaskan untuk menyampaikan tabligh wa ma 'alaika illal balagh, dan hal itu telah engkau laksanakan. Nah, kita alhamdulillah bila kita jalankan tugas kita dah laksanakan. Adapun perhitungan amal dan balasan mereka serah saja kepada Allah Azza wa Jalla yang maha melihat semua perbuatan hamba-hambanya dan maha mengetahui akan niat isi hati mereka. Allah lah yang akan membalas dan memutuskan urusan mereka seadil-adilnya. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Alhamdulillah. Tamatlah tafsir ayat. Alhamdulillah, masa kita pun tepat dan kita pergi kepada hidayatul ayat. Pelajaran, petunjuk daripada ayat yang kita baca ni, ayat 18 hingga 20, suratu Ali Imran. Ada 6 perkara. Jadi saya ringkaskan sebagai kesimpulan pada perbincangan kita. Alhamdulillah. Yang pertama, penerimaan persaksian, i'tibarus syahadah. Jika berpijak pada pengetahuan, maka orang yang menjadi saksi adalah orang yang ahli dia, yakni dia orang yang Islam dan bersikap adil. Mana kita nak terima saksi orang ni, kita kena tengok body dia je, peribadi dia. Orang ni adil, Islam, adil, terus tidak putar belik, baru kita terima. Maknanya bukan semua orang boleh diterima sebagai saksi. Yang kedua, kesaksian Allah adalah kesaksian terbesar untuk menetapkan hukum dan syariat, disusuli dengan kesaksian para malaikat. Karena malaikat ini di ilmu dia dipanggil ilmu daruri, ilmu terus kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang berilmu bermula daripada para nabi, diikuti oleh pengikut para nabi, ulama. Yang ketiga, semua agama selain Islam adalah fasik. Begitu pula semua sistem selain Islam tidak berguna, kerana Allah Ta'ala telah bersaksi untuk itu sebagaimana dalam firman-Nya, dan sesiapa yang mencari wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, siapa yang mencari selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85 yang akan datang insya-Allah. Yang keempat, perselisihan yang muncul di antara para ulama dan ahli agama biasanya terjadi ketika mereka lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Ketika mereka mempersalahkan, mempermasalahkan makan dan minum, mana sibuk duk cari harta lah, cari kedudukan dan menginginkan kursi dan pangkat kedudukan, saat seperti itulah terjadi pertikaian antara mereka disebabkan rasa iri hati atau perbuatan zalim yang dilakukan oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Kita tengok je lah suasana politik dalam negara kita, celaru habis pok dia, berebut kursi dan macam-macam. Terheret sama jabat kehakiman, terheret sama semua benda. Dalam ahli-ahli agama pun sama juga. Masing-masing nak menggunakan kedudukan untuk nak menyekat orang lain.
Guna kuasa. Molek-molek dah, elok dah. Ada jawatan kuasa tu, ada muzakarah tu, sekat sebab bos besar nak jadi ketua dan dia boleh lantik siapa yang dia suka, dia boleh sekat orang dia suka, maka timbullah isu-isu peraturan-peraturan. Zaman dulu orang buat peraturan kerana nak sekat orang yang buat ajaran sesat. Sekarang ni kita buat peraturan nak menyekat orang yang kita tak suka. Senang je. Kalau pergi minta pun tak lepas. Tak minta pun tak lepas. Jadi kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada alam maya sekarang ni. Alhamdulillah. Semua negeri kita masuk, semua tempat kita boleh pergi, kecuali mungkin satu masa lagi akan dihalang. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, wa ma 'alaika illal bala. Ketika itu kita kata, ya Rabbi, aku dah menyampaikan ilmu yang aku ada. Orang terima lain. Bila kita disekat, bermakna kita telah menjalankan tugas. Alhamdulillah. Sabarlah tuan-tuan. Ingat kata-kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya ahlas sunnah, isbiru, wahai pencinta sunnah, sabarlah kamu, kerana bilangan kamu sedikit nak banding dengan arus perdana yang ramai yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Yang kelima, sesiapa yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Ta'ala dan memperuntukkan seluruh hidupnya untuk Allah, berarti dia telah mendapat petunjuk menuju jalan keselamatan dan kedamaian. Alhamdulillah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar yang Kau redha ya Rabb. Yang keenam, sesiapa yang menggantungkan jiwanya kepada kehidupan dunia dan meninggalkan ibadat yang dapat membantunya untuk melupakan urusan dunia, berarti dia telah sesat dalam hidup dan usahanya. Orang panggil sesat di siang hari, sesat di tengah jalan, sementara Allah Ta'ala yang akan menghisap amal perbuatannya dan dia akan menerima balasannya. Alhamdulillah, 6 faedah yang dapat kita kutip, kita petik daripada ayat 18 hingga 20 dalam tafsir surah Ali Imran. Tamatlah kita untuk sesi ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam sesi yang akan datang. Bermula ayat 21, pendek ya, 21, 22, mungkin kita lajak ke ayat sampai 20, 25 kot. InsyaAllah, tengok keadaan. Kalau kita nak hurai panjang boleh, ya 2 ayat itu sudah cukup. Tapi lambat habis surah. Kata di para pelajar, memahami ayat dengan baik, lebih aula daripada kita mengkhatamkan surah dengan kepahaman yang tidak begitu cerah, kan? InsyaAllah. Jadi kita ambil yang cerah lah. Jadi tamat dulu untuk perbincangan kita pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan Datuk. InsyaAllah. Ada soalan kata? Kalau soalan boleh ya. Tak ada. Dia tanya siapa dia jual kitab ni. Itu soalan dia. Anak baru dapat tahu daripada Pembukaan Indonesia, kitab ni memang habis stok langsung Ustaz. Dia tak catat dah. Tak boleh buat apa dah. Ginilah, minta izin dengan dia, kita nak photostat surah Ali Imran je. Anak emailkan kepada BNT insya-Allah. Jadi kata saya nak minta izin nak photostat surah Ali Imran. Itu bukan untuk perniagaan, tapi untuk memudahkan pelajar kita. InsyaAllah. Boleh rasanya, insyaAllah. Baiklah. Syukran lakum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.